Bayangkan jika kita boleh merentas planet ke Marikh dalam masa hanya beberapa minit. Secara teori, inilah yang mampu dilakukan oleh enjin yang dikatakan mampu menyamai kelajuan cahaya. Kelajuan cahaya adalah sesuatu yang paling pantas dapat digerakkan oleh sesuatu. Dan jika kita ingin menakluki ruang angkasa jauh, kita perlu bergerak pada kelajuan sedemikian. Selama bertahun-tahun sekarang, Genius hebat di NASA telah cuba mencari cara untuk membuat kapal bergerak sepantas itu. Setakat ini tiada apa-apa yang konkret dapat membawa kita kepada teknologi ini hasil daripada sumbangsaran ini. Dan perkara ini tidak menghairankan sama sekali. Memecahkan kebuntuan kelajuan cahaya bukanlah mudah. Ia sebenarnya adalah sebahagian daripada sains roket yang paling sukar. Boleh dibayangkan ia adalah sesuatu yang masih belum dapat difikirkan oleh mana-mana manusia dengan otak yang paling bijak dan genius di dunia. Tetapi bagaimana jika seorang saintis yang bekerja untuk NASA mengetahui cara untuk bergerak dengan pantas? Adakah itu akan membawa kepada perjalanan angkasa lepas generasi akan datang? Adakah ia akan mengubah secara radikal cara kita bergerak di antara bintang? Atau adakah ia hanya satu teori yang tidak munasabah? Dalam video hari ini, mari kita lihat pada enjin helix yang boleh jadi kunci untuk bergerak merentasi kosmos dengan kelajuan yang sangat pantas. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, rata-rata bagi peminat dunia sains angkasa, mengembara jauh ke ruang angkasa merupakan satu impian. Akan tetapi, impian ini agak terbatas namun tidak mustahil. Virgin Galactic misalnya telah pun melakukan penerbangan bersifat space tourism tahun lalu. Dalam video kali ini, kita akan diperkenalkan dengan teknologi yang dikatakan mampu membawa manusia lebih jauh dari bumi. Komuniti astronomi diperkenalkan dengan enjin helix pada tahun 2019. Perlu diingatkan bahawa setakat ini, mengembara pada kelajuan menghampiri kepantasan cahaya dengan enjin helix hanyalah satu idea. Walaupun ia terbukti berkesan, kita mempunyai perjalanan yang jauh sebelum kita dapat melihat angkasawan menerobos langit bumi ke angkasa lepas. Rekaan enjin ini menggemparkan komuniti astronomi dengan pelbagai reaksi. Tak semua bersetuju dan yakin konsep ini akan maju ke hadapan. Enjin helix yang direka oleh David Burns dari Pusat Penerbangan Angkasa Marshall NASA di Alabama menggunakan proses pengubahan jisim pada nilai yang menghampiri kelajuan cahaya. Persoalannya, bagaimana ia berfungsi? Seperti yang kita semua sedia maklum, konsep ini agak rumit, tetapi ia boleh diterangkan dalam istilah yang agak mudah. David Burns menerangkan konsep ini sebagai kotak dengan sisi pemberat berulir pada garisan dengan spring pada setiap hujung melantunkan berat ke depan dan ke belakang. Dalam vacuum seperti ruang angkasa, kesannya ialah menggoyang-goyangkan keseluruhan kotak dengan berat yang kelihatan tidak bergerak seperti hadiah yang stabil di sekeliling berat. Secara keseluruhan, kotak itu akan kekal bergoyang-goyang di tempat yang sama. Tetapi jika jisim beratnya meningkat hanya dalam satu arah, ia akan menjana kesan tolakan yang padu. Seterusnya, daya tujahan yang lebih besar. Secara amnya, fizik tidak menghalang jisim ini daripada berubah. Menurut teori kenisbian am Einstein, objek memperoleh jisim apabila mereka menghampiri kelajuan cahaya, yang merupakan kesan yang mesti diambil kira dalam pemecut zarah. Gerakannya adalah untuk menggantikan cincin dengan pemecut zarah bulat di mana ion dipecutkan dengan pantas kepada kelajuan relativistik semasa satu lejang dan berkurang apabila ion dinyah pecut. Beliau percaya adalah lebih praktikal untuk mengabaikan konsep kotak dan rod sama sekali dan sebaliknya menggunakan pemecut zarah untuk kedua-dua gerakan sisi dan bulat. Dalam kes ini, pemecut perlu dibentuk seperti helix, maka dinamakan enjin helix. Untuk berfungsi, enjin helix ini mestilah besar, sangat besar. Malah dianggarkan bahawa ia perlu melebihi 200 meter panjang dan 12 meter diameter. Dan ia perlu sangat kuat untuk memerlukan sekurang-kurangnya 165 megawatt elektrik untuk mencipta hanya satu tujuan Newton yang mempunyai daya yang lebih kurang sama seperti menaik pada papan kekunci.
Hasilnya, enjin hanya akan mampu mencapai kelajuan yang memanfaatkan ruang angkasa tanpa geseran. Jika diberi masa dan kuasa yang cukup, enjin mungkin memecahkan semua rekod yang datang sebelum ini dan menjadi enjin pertama yang mampu mencapai 99% kelajuan cahaya. Enjin ini masih di peringkat awal dan masih perlu dilihat jika ideanya mempunyai daya tarikan dan peluang untuk benar-benar dikembangkan. Malah, David Burns sendiri mengakui bahawa terdapat banyak perkara yang perlu dibuktikan tentang konsepnya dan ia belum disemak oleh pakar. Dan dengan itu mungkin terdapat beberapa kesilapan dalam matematik dan perancangan. Dalam erti kata lain, idea ini perlu dibina untuk menjadi sesuatu yang berbaloi. Konsep dari Dr. David Burns mencipta sensasi di kalangan komuniti warga kerja NASA. Enjin helix mencipta perdebatan di kalangan saintis dan jurutera. Ada yang menolak mentah-mentah kerana dikatakan bertentangan dengan hukum fizik. Akan tetapi ada juga yang menyokongnya kerana tiada apa yang mustahil dapat dilakukan pada zaman kini. Tetapi ini bukan kali pertama seseorang mengimpikan konsep mengenai idea manusia melayari bintang dengan kelajuan yang begitu pantas. Malah ramai sebelum ini telah menggunakan idea enjin berkelajuan cahaya dan telah gagal. Pemacu M adalah langkah awal NASA ke dalam tanggapan yang benar-benar cuba membangunkan enjin yang lebih pantas daripada cahaya. Namun hari ini kita tidak mendengar banyak mengenai pemacu M. Jadi apakah sebenarnya pemacu M dan mengapa ia begitu istimewa? Dan kenapa idea Dr. Burns lebih menarik minat jika pemacu M ini sudah bersedia untuk dibangunkan? Untuk meletakkannya dalam istilah yang paling saintifik, pemacu M ialah konsep tujahan rongga resonan frekuensi radio yang pertama kali dibangunkan pada tahun 2001 oleh Roger Scheuer, seorang jurutera elektrik bertauliah British dengan pengalaman 48 tahun dalam industri angkasa lepas dan pertahanan. Gelombang mikro pemantul dalaman dikatakan menjana teras yang melanggar hukum keabadian momentum dan pertimbangan asas lain. Peranti itu telah digelar sebagai pemacu yang mustahil oleh media. Penjelasan bagaimana pemacu M boleh berfungsi melangkaui apa yang diketahui tentang fizik. Mungkin ia berinteraksi dengan tenaga vacuum ruang waktu kuantum, walaupun pada hakikatnya, tenaga vacuum ruang waktu kuantum tidak membenarkan apa-apa menolaknya. Tiada sebarang komitmen untuk memperincikan cara ia berfungsi sebagai pendorong atau komponen yang membentuknya, menjadikannya sukar untuk mengetahui sama ada ia boleh dilakukan atau tidak. Pada tahun 2016, NASA Jet Propulsion Laboratory melaporkan melihat tujahan sederhana daripada salah satu ujian ini. Walau bagaimanapun, penemuan ini masih belum dapat disahkan. Rekod ini bagaimanapun merupakan kesilapan pengukuran yang dihasilkan oleh interaksi dengan medan magnet bumi atau kecurunan haba mengikut kajian berikutnya. Setakat ini tiada apa yang hampir mencapai kemuncak kelajuan cahaya. Ideanya masih dibicarakan dan diteliti oleh pakar. Tetapi apa yang akan berlaku jika NASA memikirkan cara untuk bergerak pada kadar yang begitu pantas? Bagaimanakah ia mengubah cara kita terbang di alam semesta? Cuba fikir sejenak, jika kita menghantar angkasawan ke Marikh pada kelajuan cahaya, mereka akan berada di sana dalam masa 182 saat sahaja. Ini bermakna mereka boleh pergi ke Marikh dan kembali semula dalam masa yang sangat cepat. Kadar kelajuan itu sangat pantas pada skala yang sangat sukar untuk kita fikirkan. Perlu ingat masih akan mengambil masa bertahun-tahun untuk keluar dari galaksi kita walaupun bergerak pada kelajuan cahaya. Tetapi ia tidak akan mengambil masa ratusan ribu tahun seperti sekarang. Jadi dalam erti kata lain, dengan memecah kebuntuan kelajuan cahaya membolehkan kita melawat galaksi lain yang sebelum ini dikira mustahil untuk dicapai. Ia benar-benar akan mengubah cara kita bergerak melalui bintang dan akan membuka lebih banyak kemungkinan sekarang. Anda boleh memahami mengapa begitu ramai orang tertarik kepada konsep enjin helix ini. Jika Dr. David Burns benar-benar dapat merungkai pengiraan dan membetulkan konsep untuk bergerak pada kelajuan cahaya atau hampir dengannya, beliau akan melakar teknologi baru dalam industri aero angkasa. Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolet signing off from space.